Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam perpaduan dari kami Kumpulan Penyelidik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya adalah Nur Zalaina binti Wan Nuri, iaitu penyelidik 1, Ramadan Dr. Nisa binti Muhammad Ali, penyelidik 2, Dr. Rashidah binti Muhammad Salim, penyelidik 3. Ilawasi yang akan kami pertandingkan dalam edisi 2021 pada kali ini adalah Ilawasi Pembangunan Modul Kemahiran Edukasi Kendiri Murid Berkebutuhan Khas Pembelajaran Menengah atau lebih dikenali sebagai MUKAD. Nombor peserta pertandingan bagi ilawasi kami ialah nombor ID 0DB2023. Okey, seterusnya saya bawa sedikit latar belakang kajian kami. Okey, kajian ini adalah memfokuskan pada murid kurang khas di peringkat menengah, di mana pendidikan menengah adalah memiliki peranan penting pada murid berkebutuhan khas untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Kemahiran edukasi kendiri adalah kemahiran mengenali sendiri, mengenal hak, komunikasi dan juga kepimpinan, dan seterusnya menyesuaikan diri dengan yakin untuk fasa kehidupan yang seterusnya itu alam kedewasaan. Oleh demikian, MK memerlukan bimbingan yang berterusan dan memperhatikan kemahiran ini dalam kehidupan mereka agar mereka dapat mengembangkan kemahiran edukasi kendiri ini untuk hidup berdikari dan mencapai kejayaan di peringkat dewasa. Okey, kemahiran edukasi ini adalah kemahiran penting yang diperlukan oleh semua individu dan ia amat memenuhi kehidupan selepas sekolah menengah, selama untuk bekerja, hidup berdikari dan juga belajar. Pendekatan kurikulum pada masa kini lebih memfokuskan pada kemahiran vokasional dan persediaan MK ke alam pekerjaan. Guru dan kaunselor kurang kemahiran dan kesedaran untuk mengajar kemahiran edukasi ini kepada murid berkeperluan khas, malah murid boleh dapati kurang bersedia untuk kehidupan selepas sekolah menengah. Dari segi jurang kajian, dapati tidak semua MK menggunakan kemahiran vokasional selepas menamatkan alam persekolahan dan ramai di kalangan mereka yang hanya duduk di rumah. Oleh demikian, mereka memerlukan kemahiran edukasi kendiri, kemahiran komunikasi dan intervensi ini perlulah diberikan sebelum mereka menamatkan persekolahan. Okey, modul kemahiran edukasi ini banyak dilakukan oleh pengkaji luar negara, namun di Malaysia masih kurang lagi modul yang menggunakan pendekatan kemahiran edukasi kendiri ini untuk dibangunkan kepada murid berkebutuhan khas. Okey, segi objektif kajian terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama menganalisis keperluan pembangunan MUKAD, yang kedua mereka bentuk MUKAD, dan yang ketiga menguji kebolehgunaan MUKAD. Okey, seterusnya adalah justifikasi kajian. Kajian ini adalah memfokuskan pada pembangunan modul kemahiran edukasi kendiri murid berkebutuhan khas pembelajaran di peringkat menengah. Terdapatnya keperluan bimbingan berbentuk kelompok menggunakan pendekatan psikopendidikan, kurangnya modul yang memfokuskan pada kemahiran edukasi kendiri di Malaysia dan memberi bimbingan berterusan pada MK semenjak alam persekolahan lagi. Ini adalah kerangka konsepsual kajian. Terdapat 1 kerangka konsepsual edukasi kendiri dan 3 teori yang digunakan bagi membangunkan modul. Antara teori yang digunakan adalah teori berlaku pelajaran operan, teori humanistik dan teori personality komputer. Kesemua kerangka konsepsual dan teori-teori ini digabungkan bagi membangunkan modul dengan menggunakan modul pembinaan modul sidik, dan pembangunan modul telah melalui 3 fasa, iaitu fasa analisis keperluan, fasa reka bentuk pembangunan dan fasa perasaan dan penilaian, dan seterusnya modul telah dibangunkan diuji kebolehgunaannya kepada pengguna sasaran, iaitu guru bimbingan dan kaunseling, guru pendidikan khas dan juga MK murid berkebutuhan khas pembelajaran. Ini adalah teori telah saya nyatakan tadi, di mana konsep-konsep yang terdapat dalam teori ini digunakan bagi membangunkan sub-modul, objektif, tema, aktiviti dan langkah-langkah aktiviti di dalam modul. Seterusnya, ini adalah 9 langkah pembangunan modul yang telah dijalankan oleh pengkaji, di mana kesemua langkah ini adalah diikuti di dalam modul pembinaan modul sidik 2021. Ini adalah pembangunan modul MUKAD, mana modul ini memiliki 3 bab. Bab 1 pengenalan, bab 2 aplikasi modul dan bab 3 menu modul. Secara khusus terdapat 6 sub-modul, 12 sesi bertema dan juga 12 aktiviti di dalam modul. Okey, ini adalah modul MUKAD yang dibangunkan. Ini adalah modul facilitator dan ini adalah modul aktiviti kegiatan murid. Di dalam kedua-dua modul ini mengandungi 6 sub-tema, iaitu sub-tema sub-modul ada 6 sub-modul, iaitu sub-modul prasesi, sub-modul pengetahuan diri, sub-modul pengetahuan mengenali hak, sub-modul kemahiran komunikasi, sub-modul kemahiran kepimpinan dan juga sub-modul bentuk.
Objektif modul ini dibangunkan adalah untuk meningkatkan kemahiran mengenai diri sendiri dalam kalangan murid berkeperluan khas. Yang kedua, meningkatkan kemahiran mengenai hak diri sendiri dalam kalangan murid berkeperluan khas. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan murid berkeperluan khas. Dan yang keempat, meningkatkan kemahiran kepimpinan dalam kalangan murid berkeperluan khas. Okey, seterusnya, modul yang telah dibangunkan telah dinilai isi kandungannya oleh 7 orang pakar, dan hasil penilaian pakar-pakar ini mendapati modul ini memiliki kesahan kandungan yang tinggi dari segi aktiviti, sesi dan kandungan keseluruhannya. Modul kita telah dinilai kebolehgunaannya secara formatif dan sumatif, iaitu formatif dilaksanakan oleh pengguna sasaran, dan yang nilai sumatif dilaksanakan oleh fasilitator di setting sebenar sewaktu pengujian kebolehgunaan modul. Hasil penilaian formatif dan sumatif mendapati konstruk penyampaian persembahan modul, isi kandungan modul, aktiviti modul, bahan mata modul dan persembahan modul mendapat persetujuan yang tinggi bagi kelima konstruk setelah dinilai oleh pengguna sasaran dan juga fasilitator. Modul ini telah diuji kebolehgunaannya di 3 lokasi yang berbeza oleh 2 orang fasilitator dan 10 orang murid berkeperluan khas di 3 setting yang berbeza. Hasil dari penilaian sumatif ini mendapati catatan refleksi yang ditulis oleh fasilitator di dalam modul mendapati aktiviti modul ini menarik minat, mudah diikuti, mudah difahami dan bersesuaian untuk murid berkeperluan khas. Borang penilaian sesi yang digunakan juga mendapati guru dan murid juga bersetuju dengan sesi aktiviti yang terdapat di dalam modul. Dan yang ketiga, dari segi terbuka pula bersama fasilitator dilakukan mendapati modul ini mudah digunakan, bersesuaian dan mudah diikuti. Ia dapat mengasah kemahiran diri MBK, dapat mengembangkan kemahiran komunikasi di kalangan MBK dan berkesan dalam memberi keyakinan diri kepada MBK. Secara keseluruhannya, modul ini mempunyai kebolehgunaan bersesuaian untuk membimbing kemahiran advokasi diri dalam kalangan MBK pembelajaran. Dari segi novelty product, modul ini adalah novelty product adalah menghasilkan modul yang bersesuaian untuk murid berkeperluan khas pembelajaran dan menghasilkan modul yang membentuk motivasi untuk membimbing kemahiran advokasi diri di kalangan murid berkeperluan khas di peringkat menengah. Segi proses, modul ini telah dihasilkan menggunakan yang terbentuk dalam pembangunan iaitu DDR dan menggunakan pendekatan model pembinaan modul sidik dalam pembangunan modul. Segi pedagogi adalah menghasilkan pedagogi murid berkeperluan khas pembelajaran, IMK dan PAK 21, integrasi teori dan inovasi dalam bidang pendidikan khas dan juga kaunseling. Dari segi pentafsiran, modul ini telah menghasilkan pentafsiran dari segi formatif dan sumatif. Antaranya adalah borang refleksi fasilitator, borang penilaian sesi fasilitator dan murid dan juga borang protokol kebutuhan. Seterusnya, kumpulan sasaran pengguna modul adalah guru pendidikan khas, guru bimbingan dan kaunseling, murid berkeperluan khas, murid arus perdana, badan kerajaan, pentadbir sekolah, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari segi sumbangan kerajaan, sudah pastinya modul kemahiran advokasi community adalah merupakan sumbangan terbesar dalam kerajaan ini, dan ianya adalah intervensi awal kepada murid berkeperluan khas dan menggunakan konteks tentang Malaysia. Modul ini juga boleh dijadikan rujukan dan panduan kepada guru, kaunselor, KPM dan pengkaji akan datang, dan juga bila dirujukkan untuk membangun kurikulum baru, modul akademik dan modul latihan. Dan juga merupakan satu penambahan ilmu dalam bidang pendidikan khas, inovasi dalam pendidikan dan bahan bantu belajar. Berikut adalah gambar-gambar ketika pelaksanaan dan pengujian modul di setting sebenar kajian yang dijalankan menggunakan bimbingan kelompok, menggunakan pendekatan psikopendidikan. Seterusnya, dari segi kesimpulan MOKAD adalah inovasi yang memberikan nilai tambah kepada bidang pendidikan khas dan juga kaunseling. Modul yang dapat dimanfaatkan untuk murid berkeperluan khas di peringkat menengah telah diuji kebolehgunaannya dan sesuai digunakan dalam membimbing kepada organisasi kendali MBK pembelajaran. Kaedah pelaksanaan modul yang lebih bersesuaian untuk murid berkeperluan khas iaitu bimbingan kelompok menggunakan pendekatan psikopendidikan, menggabungkan kepakaran antara guru bimbingan kaunseling dan juga guru pendidikan khas sebagai pelaksanaan modul. Modul ini juga dalam proses pendaftaran hak cipta dan yang pernah dipertandingkan di peringkat inovasi antarabangsa dan 3 minutes competition Universiti Kebangsaan Malaysia. Secara keseluruhannya, besarlah harapan kami seandainya modul ini dapat dimanfaatkan kepada semua murid berkeperluan khas di seluruh Malaysia dan diaplikasikan agar mereka dapat menjalani kehidupan berdikari dalam fasa depan dan seterusnya iaitu peringkat dewasa. Sekian, terima kasih.